Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan menyambung perbahasan kita yang telah kita bahaskan sebelum ini. Pada pertemuan yang sebelum ini, alhamdulillah, kita mula masuk membahaskan tentang 3 darah. Yang pertamanya haid dan hukum hakam yang berkaitan dengannya. Kita juga telah masuk membahaskan tentang an-nifas dan hukum hakam yang berkaitan dengannya, dan kita sebut secara ringkas yang dimaksudkan dengan al-istihadah dan hukum hakam yang berkaitan dengannya, dan kita telah sebut tentang wiladah juga pada pertemuan yang sebelum ini. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung daripada perbahasan yang telah kita bahas sebelum ini, kita juga pada akhir pertemuan kita sebelum ini kita membahaskan tentang waktu suci bagi perempuan, dan juga kita telah membahaskan tentangnya. Ini sedikit review lah dengan apa yang telah kita bahas sebelum ini. Sebelum kita masuk pada malam ini, 2 tajuk mungkinlah. Satunya berkenaan dengan secara ringkas tentang al-hamal, kehamilan, dan yang keseterusnya apakah yang haram ke atas 3 golongan. Yang pertama, perempuan yang haid dan nifas, satu. Yang kedua, alal junub, ke atas orang yang berjunub. Dan yang ketiga, ala muhdis, ke atas orang yang tidak ada wudu, orang yang berhadas dengan hadas yang besar. Pertamanya tuan-tuan, pengarang kitab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa aqallul hamli 6 ashhurin, sekurang-kurang kehamilan ialah seseorang itu dia mengandung, dia hamil selama 6 bulan. 6 bulan dan 2 lahzah, 2 detik detik dia construction tu, dan juga detik dia lahirkan baby. Maksud 2 detik dekat situ. Jadi ini sekurang-kurang kehamilan. Jadi kehamilan sebelum tempoh itu, maka anak itu barangkali bukan daripada anaknya. Jadi ini yang digunakan oleh sebahagian ulama-ulama kita dalam menentukan nasab seseorang itu berdasarkan inilah. Kerana kehamilan itu sekurang-kurangnya kalau orang tu dia kahwin, and then untuk dia hamil sehingga dia lahirkan baby 6 bulan 2 lahzah. Lahzah dia sakit untuk lahir, dan juga dia lahirkan baby. Wa aksaruhu, dan tempoh yang paling lama dalam sejarah lah sebetulnya, bukan lama mungkin tak ada dalam negara kita, tapi dalam sejarah. Dan benda ini berdasarkan kajian ulama.
dan boleh jadi kita tak mendapatinya di zaman ini kerana peraturan yang telah ditetapkan oleh hospital di kebanyakan negara. Maka jarang kita jumpa apa yang disebut oleh ulama ini di zaman kita ini. Kebanyakan waktu yang paling maksimum bagi kelahiran iaitulah 4 tahun. Maknanya boleh jadi tak seseorang tu dia berada di dalam kandungan ibu dia selama 4 tahun. Maka ini disebut oleh para fuqaha, bukan hanya disebut oleh Qadhi Abu Suja', disebut oleh kebanyakan kitab-kitab ulama. Cuma orang yang cannot brain tentang isu ini di kalangan orang yang kaji di zaman ini, dia lihat di zaman dia di saat ada peraturan yang tak boleh 9 bulan. Maka akan dia guna juga ubat dan sebagainya supaya lahirkan baby dan tak bagi peluang untuk baby itu lama di dalam kandungan. So ini isu yang lain yang kita nak kena tengok sejarah. Di zaman Rasulullah, di zaman dahulu ada sejarah istiqra' lah berdasarkan kajian. Istiqra' ni kajian yang tepat yang dibuat oleh ulama-ulama dahulu pernah berlaku pada jiran Imam Malik. Imam Malik jirannya namanya Muhammad ibn Ajlan yang ia ulama besar. Di zaman dahulu isterinya mengandung 4 perut. 4 perut ni makna 4 kali mengandung lah. Dan sekali dia mengandung ialah 4 tahun. Jadi 4 tahun baby itu dalam kandungan and then dia dilahirkan. Dan setengah ulama kata baby yang macam ini mempunyai kebijaksanaan yang tinggi. Jadi tinggal lagi seseorang itu kalau dia nak lihat di zaman ini, kalau tuan-tuan tengok, kalau zaman yang sebelum kita sikit je, tuan-tuan akan dapati pengalaman nurse yang terdahulu. Tuan-tuan akan dapati bahawa ada kandungan sampai 12 bulan. Ada kandungan sampai 1 tahun. Ada yang di negara kita lah. Tapi itu bila macam itu kita akan faham ada kes-kes yang tertentu yang ia berlaku dalam sejarah. Dia bukan berlaku kepada kebanyakan orang. Barangkali satu zaman tertentu berlaku perkara ini. Dan ini ulama catat pernah berlaku. That's why mereka letakkan ini sebagai maksimum yang tak dijumpai lagi kes-kes yang lebih daripada itu. Maka dalam kitab-kitab fuqaha kita akan dapati ini. Cuma kena ingat dengan mereka yang menonsenkan ulama, datang doktor-doktor di akhir zaman, dia melihat kepada apa doktor di sini ialah doktor yang buat PhD, yang dia tak tengok melainkan dia tengok kepada situasi peraturan yang ada sekarang ini. Maka dia kata apa yang disebut oleh ulama ini nonsense, ya, dia istilahkan sebagai nonsense. Dan ini masalah orang yang mempertikaikan ulama tanpa dia melihat kepada sejarah, itu masalah lah. Kerana beza ulama yang mengkaji dengan kita yang mengkaji, yang guna copy paste, yang hanya tengok internet. Jadi oleh kerana itu para ulama kita memang kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqah, ada ini ulama catat ia sebagai sejarah dan diletakkan bahawa inilah paling maksimum yang dijumpai dalam sejarah manusia, ketamadunan manusia. Ada manusia yang ia berada dalam perut ibu dia selama 4 tahun. Dan tak layak untuk datang seseorang pengkaji and then dia condemn ulama dahulu, lalu dia kata bahawa ini nonsense kepada ulama-ulama dahulu. Kamu baru sahaja menceburi bidang kedoktoran, baru sahaja menceburi bidang penyelidikan, maka kamu tak boleh meruntuhkan mazhab yang telah establish, yang telah ada kajian, yang telah ada sejarah. Tinggal lagi kamu kaji je lah apa yang telah ada di zaman dahulu. Menonsenkan itu bukan analisis. Analisis ni kena tengok data dan nak kena tengok apa yang disebut oleh ulama-ulama kita yang terdahulu dan kita buat comparison yang jelas dengan apa yang berlaku di zaman ini, dan kita bagi sebab kenapa dulu berlaku and then sekarang ini dengan peraturan yang ada, dengan undang-undang yang ada, maka tak berlaku di zaman ini. Dan kita boleh tengok juga basically kepada sejarah-sejarah orang-orang kita di zaman dahulu,
adakah 9 tahun, tak ada ke lebih setahun, 2 tahun. So di situ kita boleh faham apa yang dicatat oleh ulama-ulama kita ini di dalam kitab-kitab fiqh. Jadi kalau kita kritik masalah ini, kita seolah-olah kata saya tak pernah mengaji kitab fiqh ulama-ulama, dan kitab benda ni ada dalam pelbagai kitab dengan semua mazhab. Jadi seolah-olah kita bagi tahu kat media sosial, wahai orang ramai, ketahuilah saya ni jahil tentang apa yang dicatat oleh ulama-ulama berdasarkan istiqra' dan kajian dan analisis yang telah disebut oleh ulama-ulama terdahulu. Sebab itulah Nabi sebut di akhir zaman datang golongan-golongan la'nul akhiru awwalaha, datang golongan yang kemudian maka mengkritik dari sudut kritik ni itu biasa, tapi dari sudut menghina dan melaknat dan mencelakakan ulama-ulama terdahulu. Baik. Setelah kita sebut ini, juga Imam Ahmad bin Hanbal dia juga sebut ada riwayat-riwayat yang berkaitan dengan perkara ini, bahawa tadi kita sebut bahawa minimumnya ialah 6 bulan 2 lahzah, paling maksimum 4 tahun dalam kandungan, paling sederhana berapa? Sederhana bagi kehamilan, kata ulama sederhana kehamilan yang kita catat pada hari inilah 9 bulan. Dan ini juga berdasarkan istiqra', berdasarkan kajian dan analisis yang ada pada hari inilah, yang kita boleh tengok kebanyakan perempuan mereka mengandung selama 9 bulan. Dan ini disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan sebagainya yang menyebutkan bahawa perempuan dia menghamilkan bibi kadarnya selama 9 bulan. Setelah kita sebut ini, pengarang kitab dia sebut ini, dan dia sebenarnya dia ada dia datangkan masalah ini yang nanti dia akan bahas tajuk lain berkaitan dengan tajuk ini. Kemudian pengarang kitab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa yahrumu 'alal haidhi wan nufasa'i 8 asya'a, dan haram ke atas al-haid. Al-haid ni maknanya perempuan yang datang haid. Perempuan yang datang haid haram ke atasnya, dan juga haram ke atas perempuan yang datang nifas. Samalah dalam kes ini. So ini golongan yang kita akan sebut dulu. Apakah perkara yang haram ke atas perempuan yang datang haid dan haram ke atas perempuan yang datang nifas? Apakah perkara yang haram ke atas mereka? So pengarang kitab dia kata ada 8 perkara semuanya. Ada 8. Apakah yang 8 itu? Pertama, as-salatu, salat. Salat ni haram ke atas perempuan yang haid dan haram ke atas perempuan yang ia nifas. Haram. Haram ke atasnya salat, sama ada salat tu fardu ataupun salat itu sunat. Sama ada solat itu fardu ataupun solat yang dia buat itu sunat. Hatta kata ulama kalau solat jenazah ataupun disebut janazah sekalipun haram ke atas seseorang itu. Solat ke atas perempuan yang datang haid haram. Walaupun dia rasa nak buat praktikal untuk solat, praktikal solat dia kena ada wudu, dan orang perempuan yang kedatangan haid haram ke atas dia salat, haram ke atas dia salat, dan begitu juga perempuan yang datang nifas. Dan ulama-ulama mengatakan dalam hal ini sama juga sujud tilawah dan syukur. Jadi di sini kena hati-hati bagi wanita yang haid dan nifas. Selain daripada salat yang sunat ataupun yang fardu haram ke atas mereka lakukan ketika keluar darah haid dan nifas, haram juga ke atas mereka sujud tilawah, baca Al-Quran sampai ke satu tanda. Sujud tilawah lah, kalau dia dengar orang baca Al-Quran sampai ke ayat sujud, dia buat sujud. Sujud tu walaupun dia tak baca, tapi sujud tilawah Al-Quran itu haram ke atas perempuan. Begitu juga sujud syukur. Kalau dia dapat satu nikmat yang besar,
maka sujud syukur tak boleh dia buat dalam keadaan dia haid dan juga nifas. Kedua, as-saumu. Kedua ialah puasa. Haram ke atas perempuan yang datang haid dan nifas berpuasa. Berpuasa di sini sama ada puasa itu fardu ataupun puasa yang sunat. Haram ke atasnya puasa yang fardu. Puasa di bulan Ramadan. Dia tak puasalah apabila datang haid, ataupun kalau dia keluar nifas dia tak puasa. Bila sampai bulan Ramadan, kerana puasa itu puasa fardu ataupun puasa tersebut ialah puasa qada, itu puasa fardu, maka dia tak puasalah. Ataupun puasa itu puasa yang manzur, puasa yang dia nazar. Asal puasa itu sunat, dia bernazar untuk puasa, maka jadi wajib, fardu jadinya. Maka kalau dalam keadaan dia haid dan nifas, haram ke atas dia berpuasa. Dan tak boleh dia tak makan dan tak minum dengan niat berpuasa dalam keadaan dia haid dan nifas. Yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Haram ke atas dia membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran, dengan niat Al-Quran. Maknanya apabila kita sebut membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran, maka kalau sekiranya bukan niat Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, misal contoh ada sebahagian ayat Al-Quran yang potongannya dijadikan doa ataupun dijadikan wirid ataupun dijadikan zikir, maka apabila dia baca dengan niat zikir, dia baca dengan niat doa, dia baca dengan niat wirid, kerana dia buat ini tiap-tiap hari, maka tidak haram ke atasnya membacanya, kerana bukan dengan niat tilawatul Quran, bukan niat membaca Al-Quran. Misal contoh, katakan dia dengar orang mati, dia sebut ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia sebut ini dengan niat zikir, dengan niat doa kan. Jadi tidak haram ke atas perempuan haid dan nifas untuk dia sebut ini. Ataupun bila dia nak drive pergi ke pejabat, atau dia nak driving lah ke mana-mana, dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia baca ini dengan niat doa kan. Dia baca ini dengan niat doa. Ini tak haram ke atasnya. Atau telah jadi wirid bagi perempuan ini, dia baca 3 kul setiap pagi dan petang. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, di waktu pagi dan di waktu petang. Memang dia tak tinggalkan ini. Maka apabila datang haid, dia baca ini dengan niat wirid, dengan niat dia nak jadikan ini rutin harian dia, maka ini boleh. Ini boleh dia baca macam itu. Ini contohlah. Jadi yang kita sebut haram ke atas perempuan yang haid dan nifas ini dalam mazhab Syafi'i membaca. Dan bila kita sebut membaca, yakni membacanya dengan lidah, sekira-kira dia dengarkan dirinya bacaan tersebut, walaupun satu huruf dengan niat baca Al-Quran, haram ke atas dia. Adapun kalau dia tak baca dengan lidah, okey, dia tak bacanya dengan lidah dia, dia baca dengan hati. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, di dalam hati dia, tak sebut pun dengan lidah dia, tak. Maka tak haram ke atas dia, tak haram ke atas dia. Ataupun dia gerakkan bibir dia gerakkan bibir tanpa dia gerakkan lidahnya, kan? Dia gerakkan bibir dia. Kadang-kadang orang yang dia nak hafal Al-Quran, dia gerakkan bibir
tanpa dia keluarkan huruf. Tanpa dia keluarkan huruf. Ini juga tidak haram ke atas perempuan yang haid dan nifas, tak haram. Baik, yang haramnya macam mana? Yang haramnya dia membaca Al-Quran dengan niat Al-Quran. Haram ke atas perempuan yang haid dan nifas. Seterusnya, haram ke atas dia, perempuan yang haid dan nifas ini, massul mushafi. Dia sentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Mushaf ini ialah mushaf Al-Quran. Kalau dia dalam keadaan keluar daripadanya darah haid dan keluar daripadanya nifas, so jangan dia baca, jangan dia sentuh mushaf. Sentuh mushaf. Dan kita maksudkan dengan sentuh mushaf ini ialah dia sentuh kulitnya depan ataupun belakang, itu dikira sentuh. Dan juga helaian-helaian yang ada di dalam mushaf pada kawasan yang ada teks ayat Al-Quran, ataupun pada 4 kawasan, atas, bawah, kiri dan kanan. Kawasan yang kosong putih itu kan dipanggil kawasan footnote, hawashi. Kawasan itu yang ia putih itu kan, yang duk atas, bawah, kiri, kanan tu, haram juga sentuh walaupun tak ada ayat padanya. Walaupun tak ada ayat padanya. Itu disebut menyentuh mushaf. Maka menyentuh mushaf haram walaupun dia sentuh pada bahagian yang putih. Dia masuk dalam hal ini yang disebut oleh para ulama apabila menyebutkan, maknanya hatta kertas putih itu pun haram juga dia sentuh padanya. Kalau sekiranya dia keluar daripadanya haid dan keluar daripada perempuan tersebut nifas. Kadang-kadang mushaf itu dia kotak-kotakkan berdasarkan juzuk-juzuk kan, haram juga. Hatta misal contoh dia buat surah Yasin kalau dia dalam haid dan nifas, dia tak boleh sentuhnya. Surah Al-Mulk dan juga kadang-kadang kalau tuan-tuan pernah tengok, saya rasa selalu tengok kan, apa tu mushaf dia juzuk-juzukkan dia, kecil-kecilkan dia tu mengikut satu juzuk. Dia bukan mushaf 30 juzuk sekali, dia pisah-pisahkan itu. Itu setiap satu daripadanya itu haram dia sentuh dalam keadaan perempuan itu haid dan juga nifas. Dalam hal ini, setuju atau tak setuju, ulama memasukkan terjemahan Al-Quran juga di antara perkara yang tak boleh disentuh oleh perempuan yang haid dan nifas. Yang dibenarkan dalam fiqh ni, yang banyak orang silap fahamnya, ialah tafsir, dan syarat tafsir itu mesti tafsirannya atau huraiannya lebih banyak daripada teks Al-Quran. Misal contoh, Bismillah bla 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 bla, syarah dia 23 perenggan. Allah ni maknanya sekian. Ar-Rahman ni sekian, maknanya bla bla bla, maknanya Ar-Rahim maknanya sekian. Itu dipanggil tafsir. Adapun terjemahan huruf word by word, yang ini ulama mengkategorikan dia macam mushaf. Walaupun hari ni ada kebanyakan orang lah, dia fikirkan terjemahan tak ada, tak apa. Sebenarnya itu tak ada dalam mana-mana kitab fuqaha. Kita tak akan jumpa yang kata boleh. Yang ada ialah ulama-ulama kita sebut terjemahan itu yang ada teks kat tengah tu. Kalau teks tu ada dekat tengah, semuanya ada dekat tengah, dan terjemahan dia di tepi-tepi tu, so dia sebenarnya tak lebih banyak daripada teks yang ada dalam Al-Quran. Dia terjemahan harfi, terjemahan word by word. So jadi kata ulama, dia bukan macam kitab tafsir yang ulama pun kitab tafsir tu pun dia syaratkan mestilah huraian tu lebih banyak daripada teks, barulah boleh disentuh dengan tanpa wuduk. Bagi contoh kan, kitab
Kitab fiqh tu orang panggil ulama panggil kitab tafsir juga. Kitab fiqh bab wuduk. Dia cerita bab wuduk, lepas tu dia buat mari dalil 1-2 daripada ayat Quran. Kemudian datang bab solat, ada dalil-dalil. So ayat Quran kan ada di dalam di dalam kitab tersebut. Dia itulah umpama kitab tafsir. Di kadang kitab tafsir ada 30 juzuk, 40 juzuk. Terjemahan kita besar mana ya? Satu besar sama besar dengan mushaf Al-Quran. Jadi kalau kita nak beramal dengan pasti yang mengikut ulama fuqaha, maka kita ambil wudu. Jadi pendapat yang kata terjemahan itu sebetulnya kalau kita cari, saya carilah pendapat-pendapat itu tak disebut oleh fuqaha. Jadi adalah orang yang dia silap faham tentang tafsir. Tafsir itu pun bukan semua tafsir. Tafsir yang mesti huraiannya lebih banyak daripada teks Al-Quran. Jadi saya cadang kali sini kalau nak sentuh terjemahan dengan ada wudu. Dia bukan terjemahan semua, dia kan dia ada teks kat tengah-tengah tu mushaf Al-Quran kan, dia teks yang teks Arab tu ada dekat tengah. Kerana KDN memang tak benar kan kalau sekiranya tak ada macam tu. Kalau bahasa Melayu dari A sampai Z tanpa langsung ada teks, tak dibenarkan dari sudut penerbitan dan sebagainya, tak dibenarkan. Jadi yang ada di pasaran ini yang tengah-tengah dia teks and then dia letak kiri kanan dia tu terjemahan. Yang ini yang kita maksudkan di sinilah. Yang ni kena ada wuduk dan tak dijumpai mana-mana pendapat mazhab. Bukan tak dijumpai pendapat orang. Pendapat orang tu ada. Orang yang ada pendapat tu. Tapi pendapat mazhab tu tak ada. Yang kata boleh pegang ini melainkan ulama dia sebut tafsir dan syarat tafsir tu mesti lebih banyak daripada teks. Oleh kerana macam itu, untuk ambil langkah cermatlah kalau sekiranya kita nak baca terjemahan, maka kita ambil wudu. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haram juga ke atas perempuan ini dia menanggung mushaf. Sentuh mushaf tu lain, sentuh mushaf tu tuan-tuan boleh nak faham lah. Dan tanggung mushaf. Tanggung mushaf ini hatta kalau misal contoh ni mushaf, dia buat macam ini, kita panggil tanggung mushaf. Walaupun dengan ada pelapik, katakan ini dia lapik dengan ridak, selendang, katakan ini mushaf, dan dia buat macam ini dipanggil menanggung mushaf. Kadang ada sebahagian orang dia nak bersihkan rumah, dia kata tak sentuh pun, bawa dengan something yang lain. So ini dipanggil menanggung mushaf, dan bagi perempuan yang haid dan nifas ini tak boleh, haram dia buat macam itu. Ini dia panggil menanggung mushaf. Dan kalau seseorang itu dia nak bersih rumah, dia nak pindahkan barang, maka jangan dia tanggung mushaf. Ambil wudu and then dia pindahkan mushaf dari satu tempat ke tempat yang lain. Jangan dia lapik, dia pegang dan dia lapik kat bawah dia something, lalu dia bawa dia pergi ke tempat, dia pindahkan dari tempat lain ke tempat yang lain. Itu kita panggil dia tanggung mushaf, yang ia disebut oleh kitab haram bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Kalau dia nak belik, katakan setengah ulama dia sebut dikecualikan kalau dia belikkan mushaf. Kalau dia nak belik mushaf, dia tak, in case kalau tak ada wuduk, nanti kita cerita orang tak ada wuduk ataupun perempuan haid, dia letak ranting gaharu. Dalam kitab dia sebut ranting gaharu, kayu gaharu tu dia panggil contoh umum, pin ke apa ke. So kalau dia belik dengan cara tak menanggung, dia gikut depan, dia belik begini. Bukan dia angkat berat, tahu tak angkat berat? Angkat macam tu. Tu tanggung. Tapi kalau dia letak macam ni, dia alih begini, itu boleh. Ini disebut di dalam kitab-kitab ulama kita, Bujairimi dia sebut. Jadi kalau dia nak belik mushaf, dia tak ada, katakan dia haid dan nifas, dia nak belik mushaf, dia nak tengok je. Tengok tak haram bagi perempuan yang haid dan nifas. Jadi orang tengah baca Al-Quran, dia nak tengok misalnya contoh. Jadi kalau dia belik mushaf,
dengan pin, dengan al-'ud. Dalam kitab dia sebut al-'ud ni kayu gaharu yang ia ranting. Jadi kalau dia bilik dengan cara tidak menanggung, ni macam saya contohkan ini tak haram ke atas dia. Tapi kalau dia buat macam ini, ini haram kerana ni menanggung mushaf. Jadi kena bezalah yang mana boleh, yang mana tak boleh. Kena mengaji talaqi tajuk tu. Sebabnya kalau kita tak mengaji talaqi, maka bawa kepada tak faham apa yang ada di dalam kitab ulama kita tu. Kemudian seterusnya wadukhulul masjidi, dan antara perkara yang haram ke atas perempuan yang haid dan nifas ialah dia masuk di dalam masjid. Masjid ni ialah tempat yang diwakafkan untuk solat. Itu maknanya masjid. Tempat yang diwakafkan untuk solat, maka kita namakan dia sebagai masjid. Cuma saya ingatkan, kadang-kadang dalam konteks negara kita, dia banyak tak sama dengan negara-negara yang lain. Dari sudut kita ada administration yang tak membenarkan pembinaan masjid yang ramai, banyak. Kalau negara-negara setengah negara, kita akan dapati masjid sini dengan masjid tu dekat je. Masjid Nabawi dengan masjid yang lain sekelilingnya dekat ke jauh? Dekat kan? Masjid Jin kan? Tak jauh pun, tak sampai 1 kilometer yang kita syaratkan pada hari ini. Ala kulli hal, itu dia ada isu administration. Jadi kalau jarak dia terlalu dekat orang kita dari sudut pentadbiran nak pembangunan masjid dari sudut urusan negara kita daripada dulu pun, mereka tak bagi bina masjid, dia suruh bina surau. Tapi surau tu orang wakafkan untuk solat. Standard dia sebenarnya masjid, cuma nama dia surau. Jadi disebabkan itu ulama dia bila dia definisi, dia kata apa yang diwakafkan untuk solat dari sudut hukum itu adalah masjid. Jadi kalau tak diwakafkan untuk solat, dia tidak dikira masjid, dia dikira sebagai musalla. Jadi mana yang tak diwakafkan, saya boleh sebut dekat sini misal contoh, setengah daripada bangunan flat yang orang-orang kita dulu yang bijak, dia telah letakkan peraturan bahawa mana-mana pembinaan rumah yang sekian-sekian jumlah penduduknya, mesti bahagian pembangunan dia nak kena buat surau. Kawan tu non-Muslim, dia buat juga dekat basement, biasanya dia wakafkan ke tak? Dia tak wakafkan kan? Jadi itu musalla. Itu musalla dari sudut hukum syarak tu. Kita sebut dari sudut hukum syarak. Nama ini dia beza-beza lah. Jadi sebab itulah nak bagi faham tu, kita kembali kepada makna yang dimaksudkan oleh syarak. Jadi dari sudut wakaf ini, tambah lagi kalau kita tengok surau tu dia didaftarkan bawah majlis, maka dia memang ada keterkaitan dengan wakaf. Betul tak tuan-tuan? Kerana majlis sebagai trustee ni apa kita panggil, pemegang amanah, betul tak? Jadi dia tak nak orang selewengkan harta wakaf. Jadi di situ sebetulnya walaupun nama dia surau, standard dia ialah masjid. Supaya kita faham, masjid tu sebetulnya kadang-kadang ada sebahagian surau tu dia standard dia dari sudut hukumnya ialah masjid. Tapi dari sudut nama tu tidak dipersetujui untuk dinamakan dia dengan nama masjid, kerana syarat-syarat yang orang kita dulu letakkan. Tak boleh tak kurang 2 kilometer dan sebagainya. Yang ini tak berlaku di banyak negara-negara yang lain. Jadi kena faham dari sudut dari sudut peraturan itu, dan dari sudut hukum syaraknya itu dia nak kena ada kefahaman di situ. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kembali kepada tajuk kita ni lah. Jadi kalau perempuan itu dia haid dan nifas, maka boleh tak dia masuk dalam masjid? Di sini hukumnya basically dalam mazhab Syafi'i, hukum dia adalah haram. Masuk dalam masjid adalah haram. Begitu juga masuk masuk dalam masjid, tinggal di dalamnya, sama ada dia berada dalam keadaan berdiri ataupun dia duduk. So dia kata saya tak duduk, saya berdiri. Masuk dua-dua. Yakni
tinggal diam di dalam masjid tu sama ada kamu berdiri ataupun kamu duduk diam. Duduk. Maka dua-dua tu masuk dalam hal ini. Satu lagi dia masuk dalam hukum ini at-taraddudu. At-taraddud ni maknanya kita berlega-lega. Kita mungkin terlibat dengan desain masjid. Masjid kita ni kan baru didesain, tengok menarik nak bagi dia bahagian desain, nak tengok sekeliling. Jadi dia nak tengok advertisement kat luar, nak tengok bahagian masjid. So dia dalam keadaan haid dan nifas. Haram ke atas dia buat seperti itu. Itu dia panggil at-taraddud, yakni berlega-lega tanpa duduk diam, tanpa berada diam di dalam masjid. So itu termasuk dalam hal ini. Melainkan ulama kita mengatakan tak haram kalau lalu lintas. Al-murur ni maknanya dia nak pergi ke rumah dia, kata belakang ni rumah dia. Dia masuk pintu ni, dia keluar pintu yang satu lagi. Boleh dia pergi ikut lain tapi jauh. Dia masuk ke pintu ni, dia pergi ke pintu yang satu lagi, dan dia aman daripada jatuh darah. Hari ni dia pakai pampers kan. Jadi hukum dia tak haram ke atas dia, tak haram. Tapi kalau tak aman daripada jatuh darah, dia kotorkan masjid, hukumnya haram. Baik. Kemudian at-tawaf. Cuma saya sebut ini dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Dalam mazhab lain saya tak sebut, dan ada hukum yang tertentu dalam mazhab yang lain. Dan yang diharamkan juga at-tawaf. At-tawaf sama ada tawaf itu fardu ataupun tawaf itu sunat. Sama ada fardu ataupun sunat, haram ke atas perempuan yang haid dan juga nifas. So dalam rukun-rukun haji dan umrah, yang lain tak disyarat seseorang itu suci kan, melainkan tawaf. Tawaf, kalau perempuan itu dia haid dan nifas, tawaf yang sunat ataupun tawaf yang hukumnya hukum fardu, haram ke atas dia, kerana ulama dia telah mereka kata bahawa tawaf dari sudut hukum ini sama dengan salat. Bagaimana salat kalau orang yang haid dan nifas itu haram ke atasnya salat, maka macam itu juga tawaf. Cuma tawaf dia boleh berkecek, dia boleh bercakap-cakap. Kalau orang tu dia jumpa seseorang yang lain, dia tanya, kaifa haluka, apa khabar? Min aina anta, kamu ni daripada negara mana? Saya daripada Turki. Oh, saya daripada Malaysia. So bercakap-cakap ketika tawaf, bagus dia sibukkan diri dengan zikir-zikir. Tapi kalau dia bercakap, batal tak tawaf dia? Nak kena ulang tak daripada awal? Tak. Halal untuk dia cakap ketika tawaf. Tetapi bukanlah itu yang sebaiknya. Cuma nak cerita sini, batal tak tawaf dengannya? Tak batal. Melainkan begitu juga solat. Dia tak berbeza dengan solat. Membezakan solat dengan tawaf ialah solat dia tak boleh kita bercakap-cakap tentangnya. Cuma dulu solat macam tu juga. Di awal-awal pensyariatan solat boleh bercakap-cakap ketika solat. Di awal-awal. Sehinggalah setelah itu dinasahkan hukum bercakap-cakap ketika solat. Tak boleh lagi bercakap-cakap ketika solat, tetapi tidak dinasahkan bagi tawaf. Tawaf hingga ke hari ini halal, boleh seseorang itu dia bercakap-cakap ketika tawaf. Yang boleh ni dari sudut apa maknanya? Dari sudut tak batal tawaf. Jadi tapi dari sudut perempuan yang haid dan nifas, tak boleh dia tawaf. Dan yang seterusnya atau yang terakhir ialah al-istimta'u bima baina surrati war rukbah. Al-istimta' baina surrati war rukbah, jima' bagi perempuan yang haid dan nifas haram. Haram seorang perempuan dia benarkan suami dia jima' dengannya hal keadaan keluar darah, haid dan nifas. Haram ke atas dia, haram ke atas dia. Ini dengan ijma', tak ada khilaf di kalangan ulama, tak ada satu pun mazhab yang kata boleh. Adapun al-istimta'
Istimta' ni dia tak sampai ke tahap jima'. Dia bersedap-sedapan di antara kawasan pusat dan lutut. Kalau seorang perempuan yang haid dan nifas, haram benarkan suaminya buat macam itu jika tanpa ada penghadang, tak ada kain, tak ada apa-apa, kulit ke kulit, itu haram dia buat macam itu mengikut sebahagian mazhab Syafi'i. Namun ada mazhab Syafi'i kata itu suami kan, maka dia kata tak haram, melainkan yang haramnya hanya jima'. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita dah sebut 8 perkara yang diharamkan ke atas perempuan yang haid dan nifas. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebut perkara-perkara yang tak boleh, yang menjadi pantang larang ke atas perempuan, ke atas orang yang berjunub. Jadi tuan-tuan, sampai di sini aqulu qauli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.